Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dimuliakan para imam, seterusnya jawatan kuasa surau, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita merafak syukur pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya dapat kita berjumpa lagi pada malam ini. Baru sebulan tak datang, kapet baru pula dah kan. Hebat betul lah tuan. Ha? Tolak merah jadi hijau. Merahnya pergi keluar. Pergi keluar. Alhamdulillah makin selesa surau kita ya. Moga makin ramailah yang beriktikaf dan sebagainya ya. Dan hari ini masih hari raya lagi. Selamat hari raya lah ya. Idul Adha, hari raya yang pasti disambut dengan lebih meriah berbanding dengan hari-hari raya yang lain sepatutnya. Dan pastinya tuan-tuan juga meriah dengan korban yang dilaksanakan. Tahun ni katanya ramai juga yang balas dendam korbannya. 2 tahun tak boleh korban. Yang biasa 5 ekor, 10 ekor. Yang biasa 10 ekor, 15 ekor. Saya pun semalam 980 ekor semalam. Semalam tak sakit tangan, hari ni baru rasa sakit tangan. Lenguh. Adalah kawan bantu, so dia bantu dalam 20 ekor, saya sendiri dalam 60 ekor lah lebih kurang malam. Tak habis lagi, besok ada lagi. Sambung. Jadi alhamdulillah ya, semakin ramai kesedaran untuk berkorban. Tapi itulah, kadang-kadang ada juga lagi yang kita dah bahas hari itu berkenaan dengan pengagihan dan sebagainya ni yang menyempit-nyempitkan pandangan yang umum itu jadi susah orang nak korban pun adalah. Tak apalah tuan-tuan. InsyaAllah hari ni kita sambunglah kuliah kita. Minta maaf minggu lepas tak dapat datang, demam. Boleh, mampulah sebenarnya nak datang, tapi bila sesama batuk ni, kan orang lain batuk kita pula disalahkan kan. Jadi walaupun ada jemputan suruh makan kambing ke apa minggu lepas. Dia kata, Ustaz, kalau larat datanglah makan kambing. Saya
Dia kata larat tapi batuk semua ni nak jumpa orang tak sesuai. Faham. Dia kata. Ingatkan faham tu dia hantar kambingnya ke rumah. Tak hantar juga rupanya. Sajalah. Gurau-gurau je. Gurau-gurau saja. Alhamdulillah. Ya. Dapat kita jumpa lagi. Kita sambung lagi hari ni kuliah kita dalam kanun jenayah syariah. Kita sedang membincangkan bab zina, kesalahan zina dan hukuman zina. Hari ini kita masuk perkara 20-1, perzinaan perempuan yang hamil ataupun nifas. Perempuan-perempuan yang sedang hamil ataupun nifas yang melakukan perzinaan, apabila sabit kesalahannya, wajib juga dikenakan hukuman hudud. Dirjam atau sebat. Sama ada hamilnya disebabkan persetubuhan dengan suaminya sendiri atau persetubuhan dengan pasangannya yang dituduh melakukan perzinahan itu ataupun persetubuhan dengan orang lain. Jadi maknanya kalau orang perempuan mengandung, waktu dia mengandung itu dia berzina, tak kira lah dengan siapa dia berzina, maknanya sabit kesalahan kena dihukum. Itu je lah. Sama ada dia berzina itu dengan orang yang bukan suami yang mengandungkan dia, ataupun dengan orang lain lagi. Sama ada dia mengandung tu dengan suaminya atau dengan orang lain ke, tak kira lah. Yang penting waktu dia mengandung ataupun waktu dia nifas. Dahsyat lagi kan, waktu dia nifas. Zina pula. Maka hendaklah dia dihukum. Hukuman hudud yang dikenakan ke atas perempuan yang sedang hamil atau nifas tidak boleh dilaksanakan semasa perempuan itu sedang dalam hamil atau nifas. Hukuman hudud itu hendaklah ditangguhkan dan diundurkan sehingga perempuan itu melahirkan anaknya atau setelah kering darah nifasnya. Penangguhan hukuman hudud ke atas perempuan yang sedang hamil atau nifas yang melakukan perzinaan berdasarkan hadis berikut. Jadi maknanya orang perempuan yang mengandung, sabit kesalahan berzina, hukuman kena laksanakan. Tapi kena tangguh. Kerana Islam tidak mahu menzalimi anak yang dikandung itu. Itu satu. Yang kedua, kalau orang dalam nifas, orang lepas bersalin, dia memang ada tempoh. Ya Allah Ta'ala bagi cuti lah, tak payah sembahyang, sebagainya. Kerana lemah badan dia tu, lepas dia melahirkan. Dulu arwah Ustaz Ayub, tuan-tuan yang kenal lah, dia kata, tempoh angkrem. Tapi ayam selalu angkrem sebelum netas kan. Angkrem. Maknanya suruh berehatlah ya. Rehat. Jadi kalau orang yang nifas itu dihukum, disebat umpamanya, maka dia akan rasa lebih tersiksa lah. Kerana waktu tu dia tak sihat kan. Jadi ditangguhkan. Ini keadilan yang ada dalam Islam lah. Keadilan yang ada. Okay, berdasarkan dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Imran bin Hasin radhiyallahu anhu bahawa seorang perempuan dari suku Juhainah yang dikenali dengan nama Ghamidiyah datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perempuan itu sedang hamil kerana berzina. Lalu berkata, ya Nabi Allah, asabtu hadan fa aqamhu alayya fa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa iza wada'at fa'tini biha fa fa'ala fa amara biha fasukkat wa warada fi riwayah alaiha siyabuha summa amara biha farujimat summa shalla alaiha
Faqala Umar, "Atusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Faqala, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum wa hal wajadta afdala min an ja'at bi nafsiha lillah." Jadi seorang perempuan dari suku Juhainah yang bernama Ghamidiyah, dia datang jumpa Nabi SAW. Maka dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, telah sampai kepadaku hukuman hudud." Ataupun dia kata, "Aku telah melakukan satu kesalahan yang mewajibkan ke atas hukuman hudud." Nah, ni dia guna juga bahasa yang tidak direct lah. Dia tak kata lah, "Aku dah berzina dah." Dia tak kata begitu. Aku telah melakukan satu kesalahan yang kena hudud. Maka laksanakanlah hudud itu ke atasku. Bila dia mengaku dia berzina, Nabi tengok dia, ada tanda dia berzina. Mengandung tu lah. Ada anak yang dikandung. Jadi Nabi pun tak minta bukti lain lah. Contoh mungkin sebelum ni kita pernah jumpa hadis seorang lelaki mengaku berzina. Lelaki kalau mengaku berzina, apa tanda dia? Bukan lelaki mengandung. Kan? Nabi paling sana, Nabi paling sini, kau ni gila ke, kau ni cium je kot, kau ni tengok aja ke. Macam-macam Nabi tanya kan. Kerana tak ada tanda tu. Perempuan ni sebab dah ada tanda perutnya. Ada anak kan, mengandung kan. Lalu Nabi SAW memanggil walinya. Dan bersabda, "Jagalah dia baik-baik." Nabi suruh jaga. Jaga baik-baik, jangan dianiaya dia, jangan dicaci maki dia, umpamanya. Ya, atas kesalahan yang pernah dia buat tu, jaga je lah. Kerana dia dah datang ni, untuk dihukum tu, satu keikhlasan lah sebenarnya dia bertaubat tu. Ya, walaupun kemudiannya kita tahu Nabi ajar orang zina dan sebagainya, tak payah pergi sibuk mengakulah, pergi taubat je lah kepada Allah Ta'ala. Tapi waktu awal pembinaan Islam, bila dia tengok, oh rupanya salah zina ni kena rejam, jadi aku ni sepatutnya direjam. Ikhlasnya dia tu, dia datang waktu itu. Dan Nabi perintahkan apabila dia telah melahirkan anaknya, bawalah dia kembali kepadaku. Maka perintah Nabi itu dilaksanakan oleh wali perempuan tadi. Ya. Maknanya bila dia dah bersalin, ya, maka diserahkan baliklah kepada Nabi SAW. Setelah selesai perempuan itu melahirkan anaknya, perempuan itu pun dibawa kepada Nabi. Lalu Nabi SAW menyuruh supaya ditutupkan kain perempuan itu ke badannya. Kemudian Nabi SAW menyuruh sahabatnya merejam perempuan itu. Maka perempuan itu pun direjam sehinggalah dia mati. Jadi maknanya kerana hukuman dia ni adalah hukuman rejam. Sebab itu dia bila dia bersalin dalam tempoh nifas pun mungkin dijatuhkan juga hukuman itu. Kerana rejam itu memang sampai mati. Tapi kalau hukuman dia tu, katalah ya, dia ghair muhsan, dia belum pernah kahwin, dia berzina, maka hukumannya sebat 100 kali. Jadi kalau dia nifas, disebat 100 kali, patutnya sebat 100 kali ni tak mati. Tapi kalau dalam nifas, dia boleh mati. Yang tu ditangguhkan. Kan? Ini sebab memang rejam tu mati. Jadi tangguh pun mati juga. Waktu sakit dihukum pun mati juga. Jadi hukuman itu Nabi suruh laksanakan. Tapi nak ceritanya dalam hadis ni Nabi tangguh sampai dia melahirkan. Ya? Okay. Kemudian sambung satu hal lagi. Selepas direjam, Nabi pergi sembayangkan jenazah dia. Ya. Nabi sembayangkan jenazah. Maka Sayyidina Umar bertanya, "Adakah engkau wahai Rasulullah hendak menyembahyangkan ke atas orang yang telah berzina?" Jadi seolah-olah kan, bila Nabi sembahyangkan satu jenazah,
Maknanya standard jenazah tu tinggi tau. Sedangkan ada orang yang berhutang saja Nabi tak nak semayangkan jenazah tu. Nabi suruh sahabat semayangkan. Nabi tak nak semayangkan kerana dia berhutang. Sebab tu kita ni hutang yang perlu dan hutang yang ada jaminan dibayar lah. Contohnya ada insurannya ke dan sebagainya lah. Usahakanlah yang tu. Ya, takut-takut mati nanti hutang tak bayar kan. Nabi tak nak semayangkan. Bila Nabi tak nak semayangkan, Nabi suruh sahabat semayangkan. Yang orang hutang ni tadi, bukan yang zina ni, yang hutang tadi tu. Ada seorang sahabat dia kata apa? Saya jamin hutang dia, saya akan bayar. Jadi bila hutang tu dijamin, ada sahabat yang nak bayar, barulah Nabi sembahyangkan jenazah. 2 hari lepas tu, Nabi mimpi. Orang tu sedang, lebih kurang bahasa kita ni, kepanasan lah dekat alam barzah gitulah. Nabi cari sahabat yang jamin tadi tu. Nabi tanya, dah bayar belum hutang dia? Belum. Kenapa tak bayar lagi? Aku mimpi dia kepanasan tu dekat alam barzah. Pergi bayar dan kau jamin. Sahabat tadi pun kalau kabut lah. Bayar. Besoknya Nabi mimpi dah tak panas lagi dah. Jadi kita ni satu perkara lah yang bagusnya saya tengok sekarang ni kita bila ada orang meninggal adalah wakilnya, anaknya ke, suaminya ke atau kerabatnya lah buat pengumuman. Seandainya si mati ada hutang dan sebagainya, datanglah tuntut. Itu dia yang menjamin lah. Itu bagusnya lah. Tapi banyaknya kita ni kononnya kesian lah dengan keluarga si mati ni kan. Dah lah baru meninggal, kita nak tuntut hutang. Nanti dululah, tunggu keluarganya tenang-tenang. Sebenarnya kelewatan kita menuntut hutang tu, kepanasan orang tu kat dalam tu. Jadi kalau ada orang meninggal ke apa, ada hutangan kita nak tuntut, pergi jumpa terus lah keluarga dia. Nak maklum lah ada hutang sekian yang perlu dibayar. Tak boleh bayar sekarang, nanti pun tak apalah. Tapi maknanya hutang yang perlu dibayar. Kecuali lah tuan-tuan memang hari ni aku halalkan lah dia dah mati tu. Itu lain lah. Memang tak nak tuntut. Besok keluarganya datang ke mana, memang tak nak tuntut. Tahu ada catatan ke memang tak nak tuntut. Dah halal. Boleh lah. Yang nak halalkan lah kan. Kalau tak nak halalkan pergi tuntut. Jangan duk halah. Nanya. Si mati tu. Macam kesian kan. Tapi sebenarnya tak kesian. Salah dalam kesian. Kan. Macam didik anak lah. Tak nak semayang. Nak kejut subuh lah. Kesian. Sejuk. Budak-budak. Besok lama-lama. Dah besar kita kejut. Sepak. Kan. Dulu kecil tak nak kejut sangat. Dah besar. Dah. Salah kesiannya lah kan. Jadi maknanya kena betul kesiannya. Ya. Okay. Balik hadis kita tadi. Nabi pergi semayangkan perempuan yang zina tadi. Lalu Rasulullah bersabda. Dia kata kepada Umar, sesungguhnya perempuan itu telah bertaubat. Sekiranya dibahagi-bahagikan taubatnya itu di antara 70 orang penduduk Madinah pun, taubatnya masih luas lagi. Dan adakah kamu dapati sesuatu yang lebih afdal dari seorang perempuan yang datang sendiri, menyerahkan dirinya kepada hukum Allah Ta'ala. Jadi maknanya dari satu sudut, Nabi melihat keikhlasan orang itu dalam bertaubat. Jadi insyaAllah diterima taubatnya. Ini bukan dalil bila dihukum hudud semua dosa terhampun. Tidak semestinya. Ya Allah berhaklah nak mengampunkan tak mengampunkan. Tapi taubat itu. Yang pentingnya taubat itu. Nabi sebut dia bertaubat. Nabi tak kata dia telah dihukum. Dia tak berdosa lagi kerana dihukum. Tak. Tapi Nabi kata dia telah bertaubat dengan ikhlas tu. Dia datang menyerah diri untuk dihukum. Kan? Bila Nabi pula pesan. Pergi balik. Jaga. Nanti dah salin datang. Datang juga untuk dihukum. Walhal ada peluang untuk lari kan.
Kalau dia tidak ikhlas nak dihukum ni, pergi mati ni. Kan? Lebih baik aku lari pergi negara lain. Umpamanya, boleh jadi. Ataupun apa-apalah. Tapi kerana keikhlasan itu, ya, selepas dihukum itu Nabi menyembahyangkan jenazahnya. Ya. Okey, tapi dalam hadis tadi yang kita nak ambil dalilnya untuk hari ini lah, kan, adalah berkenaan dengan penangguhan hukuman bagi orang yang sedang mengandung, ya, dalam kesalahan zina tadilah. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata dalam ucapannya, fa inna amata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zanat fa amarani an ajlidaha fa idza hiya hadisat ahdi binifas fa khashitu in jaladat ha qataltuha fa dzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sadda. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali kata seorang hamba perempuan Rasul SAW telah berzina. Lalu baginda menyuruh aku menyembah perempuan itu. Ya, suruh Ali sebat hamba perempuan yang berzina. Kebetulan perempuan tu sedang nifas. Maka aku takut jika aku sebab perempuan itu akan membunuhnya. Lalu aku beritahu hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bersabda, baik perbuatan kau itu. Benar pendapat kau. Maknanya tangguh dulu. Nanti dah habis nifasnya baru sebat 100 kali. Ini dalil, ya, penangguhan hukuman bagi perempuan yang hamil dan juga perempuan yang nifas. Okey. 20-3. Penangguhan hukuman hudud ke atas penzina-penzina yang hamil sehingga ia melahirkan anak dan perempuan yang nifas sehingga kering darah nifasnya adalah untuk menjaga anak yang dalam kandungan dan diri perempuan itu supaya kedua-duanya tidak binasa dengan sebab rejaman di masa hamil dan kesakitan beranak dan juga kesakitan nifas. Bayangkan tuan, memang dari satu sudut kita tengok hukuman Islam ni keras lah, kan. Keras hukumannya. Tapi bila diperhalusi, keadilannya itu luar biasa. Sampai nak pukul pun kena masa yang dia boleh terima pukulan, kan. Jangan sampai ada yang teraniaya macam anak zina, kan. Ya, anak tu, ya, tak dosa, kan. Memanglah susah juga nak fikir sesuatu yang lahir daripada perbuatan yang jahat tapi dia tak jahat, kan. Ya, susahlah nak fikir, kan. Tapi tak apalah, Allah dah tentukan begitu, kan. Memang bukan dosa budak tu pun lah, kan. Jadi tak bolehlah dia dianiaya sekali, kan. Ya. Okay. Penzina-penzina yang dalam masa menyusukan anak hendaklah juga ditangguhkan hukuman rejam ke atasnya sehingga anak itu berhenti dari masa menyusu supaya tidak menyakitkan kepada anaknya itu. Nampaknya? Jadi maknanya ada tempoh yang diberikan itu supaya tidak ada yang teraniaya dalam melaksanakan hukuman itu, ya. Okey, habis bab itu. Perkara seterusnya bab liwat. Ya. Masih lagi dalam topik yang sama tapi maknanya liwat. 21-1. Liwat ialah melakukan persetubuhan di dubur, sama ada di dubur lelaki atau di dubur perempuan, kecuali dubur isterinya sendiri. Itu makna liwat. Ya. Bersetubuh dubur lelaki atau dubur perempuan yang bukan isteri. Bukan bermakna boleh bersetubuh di dubur isteri. Bukan itu maknanya. Tetapi dia tidak masuk dalam kategori liwat dalam undang-undang jenayah.
Dosa tempat dosa. Ya, dosa tak dosa. Tapi dia punya hukuman tak sama dengan hukuman liwat ini. Ya. Jangan pula bila belajar bab liwat ni, kecuali dia buat isteri. Oh, boleh kok dengan isteri, kata dia. Ya. Tak boleh. Ya. Haram. Tapi tak masuk dalam kategori ini. Melakukan persetubuhan di dubur atau liwat, hukumnya haram. Sama seperti bersetubuh di faraj perempuan yang bukan isteri. Dan juga sama hukumannya dengan berzina. Kerana yang melakukan liwat wajib dikenakan hukuman hudud, iaitu direjam sehingga mati. Jika orang yang berliwat itu muhsan, dia dah pernah berkahwin dan merasai persetubuhan yang halal. Dan dikenakan hukuman sebat 100 kali sebat dan buang negeri selama setahun jika orang yang berliwat itu ghair muhsan. Bila dia belum pernah kahwin apa semua, kena sebat 100 kali dan buang negeri, macam samalah dengan kesalahan zina. Ya. Orang yang melakukan kesalahan liwat sama hukumannya dengan orang yang berzina. Sebagaimana yang disebut dalam perkara 21-2 adalah berdalilkan hadis berikut. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Musa al-Ash'ari. Iza atar rajulur rajula fahuma zaniyan. Bila lelaki meliwat lelaki, maka kedua-dua lelaki itu adalah berzina. Yang meliwat dan yang diliwat berzina, kecuali kalau yang diliwat tu dipaksa ke apa ke, yang tu tidak dengan kerelaan, yang tu adalah hukuman macam kena rogol dan sebagainya lah. Ya, maknanya liwat ni sama dengan zina. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin farjumul a'la wal asfal. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Siapa yang mendapati, mengetahui, melihat orang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, ya, orang liwat lah ni, maka hendaklah kamu rejam orang yang di atas dan orang yang di bawah. Orang yang meliwat dan orang yang kena liwat, dua-dua kena rejam. Itu kesalahan yang sama. Ya. Jadi maknanya, kalau orang dia, kita istilahkan liwat isteri dia lah, menyetubuhi isterinya daripada dubur, dia tak bolehlah dihukum sampai begitu dengan hukuman liwat ni. Tapi dia berdosa lah. Ya? Dia berdosa. Kena taubat lah. Ya? Okay, kemudian musahaqah. Apa dia musahaqah? Musahaqah ialah melakukan sesuatu perbuatan untuk memuaskan nafsu seks di antara perempuan dengan perempuan. Dengan menggeserkan faraj dengan faraj mereka berdua, hingga mendatangkan berahi dan merasa kelazatan dengan sebab pergeseran faraj di antara kedua-dua orang perempuan itu. Selalu kita panggil lesbian lah. Ya? Maknanya persetubuhan perempuan dengan perempuan lah. Walaupun nak subuh apa, tak boleh masuk, tak ada benda nak masuk kan. Tapi maknanya bila mereka memuaskan nafsu dengan cara perempuan dengan perempuan ni, itu dia panggil munahaqah. Musahaqah. Musahaqah. Musahaqah adalah perbuatan yang haram, yang wajib dikenakan hukuman ta'zir. Ya, dia tak masuk kategori zina. Sebab definisi zina memasukkan kemaluan lelaki yang hidup dan bercantum ke dalam kemaluan perempuan lebih kadar kepala kemaluan. Jadi perempuan nak masuk apa? Tak ada. Jadi dia tak bolehlah masuk kategori hudud. Tapi dia masuk kategori ta'zir. Apa masuk kategori ta'zir? Kerajaan boleh buat hukuman sendiri. Ya. Macam juga tadilah, kalau suami dia menyetubuhi dubur isteri, dia boleh kena ta'zir. Ya. Ta'zir tu kerajaan buatlah apa hukumannya yang dirasakan sesuai supaya yang melakukan itu bertaubat lah. Kan? Okay.
Di mana kesalahan musahaqah itu boleh disabitkan dengan bukti yang dikehendaki untuk mensabitkan kesalahan yang wajib dikenakan hukuman ta'zir. Jadi dia punya tahap apa nama? Kesaksian. Tahap kesaksiannya pun lebih rendah sikit berbanding dengan hudud. Hudud ni kalau bab zina ni mesti 4 orang saksi. Adalah syarat-syarat dia, kita akan bincang kemudian lah, kan. Tapi kalau ta'zir ni biasanya 2 saksi dah cukup. Ya, biasanya 2 saksi dah cukup. Perempuan pun boleh jadi saksi. Kalau bab hudud ni laki, perempuan tak boleh jadi saksi. Ya. Nak betul-betul kukuh lah, kan. Betul-betul kukuh. Tu tujuan dia lah, kan. Okay. Dan kesalahan liwat adalah disabitkan kesalahan itu dengan bukti sebagaimana yang dikenai oleh syarat untuk membuktikan zina lah. Ya. Okay. Itu bab lesbian. Kemudian mendatangi haiwan. Seorang yang mendatangi haiwan tidak boleh diistilahkan sebagai orang yang berzina. Perbuatan mereka boleh diistilahkan satu perbuatan yang haram dan keji yang wajib dijatuhkan hukuman ta'zir. Kita tak boleh katalah zina dengan kambing, tak boleh. Ha. Jadi ini semua perbuatan-perbuatan gila, kan? Dah tak ada orang agak yang nak. Kambing pun kambing lah, kucing pun kucing lah. Tak tahulah, ini gila lah. Sebab itu orang-orang macam ni kena ta'zir. Ya, perlu diberi hukuman ta'zir, iaitu kerajaan kena fikirlah apa hukuman yang dikenakan kepada orang yang sebegini. Ya. Okey. Kemudian bersetubuh dengan orang yang telah mati. Ini pun gila juga. Kan? 24 kurungan 1. Lelaki yang mensetubuhi perempuan yang telah mati, yang bukan isterinya, tidak boleh diistilahkan melakukan perzinahan. Tetapi lelaki itu wajib dikenakan hukuman ta'zir. Tak boleh kata zina, sebab zina ni dengan perempuan yang hidup. Kalau dah mati ni, macam ni apa? Macam kayu lah kot. Tapi nak buat macam mana, dah orang gila. Kan? Orang tengok orang mati pun setengahnya takut. Ini. Setengah orang lah takut. Kan? Waktu hidup elok je. Mati pula takut. Kan? Patut waktu hidup lah takut lah. Nak mati tak boleh buat apa-apa. Okey lah. Ni orang tak betul lah ya. Yang kedua, perempuan yang memasukkan zakar lelaki yang telah mati, yang bukan suaminya, ke dalam farasnya, tidak boleh juga dikira sebagai berzina. Tetapi perempuan itu wajib juga dikenakan hukuman ta'zir. Ada juga perangai macam ni. Ya? Maknanya tengok orang perempuan lelaki dah mati, dah keras agaknya macam mana. Ya? Dimasukkan pula kemaluannya. Ya? Jadi ini juga masuk dalam kategori ta'zir, tidak masuk dalam kategori hudud kerana dah mati. Ya. Lelaki atau perempuan yang melakukan perbuatan yang disebutkan wajib dikenakan hukuman ta'zir sahaja, tidak boleh dikenakan hukuman hudud. Melakukan persetubuhan dengan orang yang telah mati dianggap sebagai tidak bersetubuh disebabkan tubuh badan orang yang mati itu tidak boleh digunakan lagi. Dan perbuatan itu merupakan satu perbuatan yang tidak menaikkan nafsu dan syahwat keinginan. Sebab tu saya istilahkan gila tadi tu. Kan? Ada juga tengok orang mati bernafsu. Kan pelik lah. Okey. Tu orang dah matilah. Kemudian bersetubuh dengan orang gila. 25-1. Lelaki atau perempuan Islam balik berakal yang melakukan persetubuhan dengan orang yang gila yang bukan isterinya atau yang bukan suaminya adalah diistilahkan oleh syarak orang yang melakukan perzinaan dan wajib dikenakan hukuman hudud ke atas orang yang berakal, iaitu direjam sehingga mati bagi orang yang muhsan disebat 100 kali serta dibuang negeri selama setahun bagi orang yang ghair muhsan
Dan bagi orang yang gila tadi dibebaskan dari sebarang hukuman. Maknanya orang yang berakal berzina dengan orang gila. Yang berakal tu kena hukum. Yang gila tadi tak adalah kena hukum. Kerana dia gila. Kalau dia gila sekejap-sekejap, waktu berzina tu tengah tak gila, kena. Kalau waktu berzina tu tengah gila tak kena. Tapi kalau waktu berzina tu tengah tak gila, kena. Kerana perbuatan itu dilakukan sewaktu dia waras. Orang-orang gila yang melakukan apa saja kesalahan tidak dikenakan sembarang hukuman. Kerana hukum syarak itu tertakluk ke atas orang yang mukallaf, iaitu orang yang berakal dan baligh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an salasah anis sabi hatta yahtalim, wal na'im hatta yastayqiza, wal majnun hatta yafiq. Allah tidak menyiksa 3 golongan manusia, iaitu kanak-kanak sehingga ia baligh, orang yang tidur sampai bangun dari tidurnya, dan orang yang gila sehingga ia sembuh dari gilanya. Jadi berdasarkan pada hadis ini, orang gila tadi, dia kalau dia bersetubuh waktu dia gila tu lah, dia tidak dihukum kerana rufi al-qalam lah, rufi al-qalam. Okey. Kemudian bersetubuh dengan mahram. Selalu kita dengar sumbang mahram, sumbang mahram. Lelaki yang bersetubuh dengan mahram, perempuan yang haram berkahwin dengannya, adalah diistilahkan oleh syarak berzina dengan mahram. Dan wajib dikenakan hukuman bunuh ke atas lelaki itu. Dia berat lagi. Dia dah kahwin ke, dia belum kahwin ke, yang kita istilahkan muhsan, ghair muhsan, bila dia berzina mahram ataupun dia rogol mahram dia, maka yang merogol itu bunuh terus. Dia tak ada sebab-sebab, tak ada. Bunuh. Berdasarkan hadis Rasul SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man waqa'a ala zati mahramin minhu faqtuluh. Mereka, yakni lelaki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang menjadi mahramnya, hendaklah kamu bunuh dia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa alasannya? Hukuman bunuh yang dikenakan atas lelaki yang menyetubuhi mahramnya kerana lelaki itu dianggap telah menghalalkan perbuatan yang diharamkan Allah dan telah menjadi murtad dan disuruh membunuhnya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Maknanya kalau dengan mahram sendiri pun dah sanggup lah. Sedangkan kalau kita tengok bagaimana zaman Nabi dulu, ada orang kaki perempuan, dia tengok Islam ni bagus, satu benda je dia tak nak tinggal. Dia kata, Rasulullah, aku boleh masuk Islam, syaratnya jangan halang aku nak berzina. Itu syarat dia. Dan Nabi pun dia guna psikologi. Nabi kata, kalau mak kau kena rogol, kau suka tak? Tak suka. Kalau adik kau kena rogol, kau suka tak? Tak suka, aku bunuh orang yang rogol dia. Kalau makcik kau kena rogol, seorang-seorang sebutnya. Lama-lama dia kata, tak payahlah, syarat tadi tak jadilah, hak masuk Islam ajalah, kata dia. Apabila Nabi psycho dia kan, kau nak rogol-rogol kan, nak berzina dengan orang sana sini, sedangkan kau sendiri ni seorang-seorang Nabi sebut ini, lama-lama dia faham. Ini kan pula dengan mahram sendiri pula dirogolnya. Jadi sebab tu Nabi suruh bunuh. Itu itu bersetubuh dengan mahram. Dah masuk waktu dah, tapi ada banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan lagi lah. Kita berhenti kat sini dulu lah. Wallahualam. Kalau ada soalan, kalau ada.
Ada? Tidak ada. Kalau tak ada, kita tanggung tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika la astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح